Terima kasih Datuk Pengerusi. Di bawah bekalan B48, saya ingin membahas butiran 020 dan 020-400, iaitu berkenaan dengan perancangan pembangunan wanita dan pembangunan kapasiti. Dalam konteks ini, Datuk Pengerusi, saya amat gusar berkenaan dengan jurang gender gap di Malaysia. Gender gap di Malaysia antara yang tercorot di dunia. Akan tetapi di dalam perancangan pembangunan wanita dan juga pembangunan dasar, kita tidak lihat program-program yang dapat membawa kepada mengurangkan jurang ini. Saya ingin mendengar penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, mengapakah program perancangan pembangunan wanita ini semuanya dijuruskan kepada Rumah Nur dan Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga. Rumah Nur di kebanyakan tempat jadi rumah yang macam tidak bertuan. Talian Nur pun selalunya tidak ada orang yang menjawab. Dan juga Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga digunakan untuk sebagai satu platform politik. Lantikan orang-orang politik. Tidak sebenarnya untuk membangunkan wanita, seperti objektif meningkatkan kesedaran, keupayaan dan kecekapan kaum wanita Malaysia supaya mereka dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara melalui perancangan dan pengendalian program secara sistematik dan berkesan. Kenapa hanya program Rumah Nur dan program Majlis Pembangunan Wanita? Sedangkan seharusnya kementerian berfikir bagaimana nak mengurangkan gender gap ataupun jurang gender ini. Di dalam konteks ekonomi, di dalam konteks pendidikan. Selalunya apabila kita cakap tentang pendidikan, ramai akan berkata, kita dah ramai wanita yang graduan, lebih ramai daripada lelaki. Sebenarnya, Datuk Pengerusi, apabila lebih ramai daripada lelaki yang jadi graduan, 60%, itu juga ada jurang gender. Kerana di Malaysia, 50-50. Jadi kalau lebih ramai wanita daripada lelaki, ada juga jurang gender di situ. Jadi kesaksamaan gender ataupun gender equality ialah untuk kita memberikan kesaksamaan kepada kedua-dua gender. Ini yang kita lantik. Saya tahu bahawa di setiap kementerian ada gender focal point. Akan tetapi gender focal point di setiap kementerian juga tidak berfungsi. Tadi soalan Kota Raja berkenaan dengan yang disambut oleh Lipis, saya rasa. Lipis ya. Berkenaan dengan childcare, tempat penjagaan kanak-kanak di tempat kerja. Lipis mencadangkan supaya kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kalau sekiranya gender focal point ini berfungsi, isu ini tak timbul. Kerana gender focal point itulah tugas dia di setiap kementerian untuk memastikan bahawa ada berlaku program-program yang boleh mengurangkan jurang gender ini. Jadi Timbalan Menteri mohon jawab, kenapa gender focal point ini dilantik di kalangan pegawai-pegawai yang paling tinggi, yang terlalu sibuk, yang tak ada masa dan selalunya tak faham pun apa maksud gender mainstreaming. Ya, jadi Timbalan Menteri kena tengok, ini bukan setakat untuk meletakkan gender focal point itu sebab itu merupakan keperluan. Itu merupakan sesuatu yang expected dengan izin. Tapi gender focal point ini ialah untuk memastikan berlakunya gender mainstreaming di setiap kementerian. Berbalik kepada gender responsive budget. Setiap kali kita bercakap tentang gender responsive budget, Kementerian Wanita gagal menjawab kenapa sehingga kini kita tak boleh buat gender responsive budget. Antara jawapan yang kita terima ialah kita ada output based budget. Outcome based budget. Timbalan Menteri seharusnya faham dan seharusnya boleh menyampaikan kepada yang lain bahawa outcome based budget bukan gender responsive budget. Tak sama. It's not the same. Apabila kita bercakap tentang outcome based budget dan apabila kita berkata, ada sekian peruntukan untuk wanita, ada sekian peruntukan untuk pembangunan wanita, ada sekian peruntukan untuk childcare, ada sekian peruntukan untuk latihan wanita, itu bukan gender responsive budget. Itu peruntukan untuk wanita, bukan gender responsive budget. Apabila saya bercakap tentang sex disaggregated data, di dalam Jabatan Perdana Menteri, Menteri Jabatan Perdana Menteri mengatakan bahawa Malaysia ada sex disaggregated data. Tetapi Kementerian Wanita selama ini gagal yang mendapatkan data yang kita perlukan. Apabila NGO meminta
data-data yang berbentuk sex disaggregated ini, Kementerian Wanita kata tak ada. Tetapi Menteri Jabatan Perdana Menteri kata ada. Contoh, kita berikan sex disaggregated data. Katakanlah kita nak meningkatkan pendapatan wanita orang asli. Kita perlu tahu wanita orang asli ni di mana, berapa orang, berapa pendapatan dia, di mana lokasi mereka, berapa jumlah pendapatan isi rumah, apa dia aktiviti ekonomi yang mereka buat, dan bagaimana kita nak tingkatkan pendapatan mereka. Itu disaggregated data. Tetapi selama ini memang kita tak dapat. Tanyalah NGO mana-mana yang memang tak dapat sex disaggregated data. Tetapi Menteri di Jabatan Perdana Menteri kata tak perlu ada bila saya bertanya berkenaan dengan software dan ataupun metodologi untuk kumpulkan data supaya kita dapat sex disaggregated data ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri kata tak perlu, kita sudah ada. Tapi Kementerian Wanita kalau ada, kenapa Kementerian Wanita gagal untuk gunakan? Kenapa Kementerian Wanita gagal untuk promote, propagate dan pastikan gender focal point di setiap kementerian boleh bangun, bangkit dan sama-sama bekerja dengan Kementerian Wanita untuk memastikan bahawa kita ada gender mainstreaming supaya gender gap itu, jurang gender itu kita kecilkan. Ini paling ketara di peringkat parlimen. Paling ketara. Kita boleh lantiklah di Dewan Negara. Kerana lantikan itu boleh make us look good. Tetapi kita gagal untuk menyelesaikan masalah di peringkat Dewan Rakyat. Di sini Timbalan Menteri harus lebih menunjukkan komitmen, menunjukkan kefahaman dan kesediaan untuk mengurangkan gender gap ini. Butiran 050000 berkenaan dengan new ataupun Institute for the Empowerment of Women. Ya, saya juga ingin bertanya apa yang sedang dilakukan oleh institut ini dan bagaimana institut ini boleh membantu di dalam mengurangkan gender gap ini. Kerana setiap kali kita bercakap kepada UNDP, saya menyampaikan kepada UNDP kenapa tak bantu Malaysia. Ya, kenapa UNDP bantu negara lain seperti Cambodia, Vietnam dan sebagainya? Sebab UNDP kata Malaysia negara maju. Malaysia juga mendabik dada kata Malaysia negara maju. Tetapi gender gap index Malaysia antara paling rendah, lebih jauh ke belakang berbanding dengan Cambodia dan Vietnam. Tetapi kita kata kita sudah berjaya. Saya rasa kita harus ikhlas kepada diri kita, Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan jawab kepada seluruh wanita di Malaysia yang merupakan separuh daripada rakyat negara kita, kenapa kita gagal selama ini di dalam mengurangkan gender gap, di dalam melaksanakan gender responsive budget, dan kenapa gender focal point gagal di setiap kementerian. Terima kasih.